Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, saudara pengurusi program Barisan Hajatan Kuasa, pegawai kaki tangan hipis sekarang namanya. Hipis ke hipis? Tak kira lah, asal pis-pis. Seterusnya yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian, ustaz-ustazah, para ulama, hafiz hufaz yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini, hari yang pertama sesi yang terakhir. Kalau ikutkan jadual, saya mula pukul 5 sampai pukul 7. 2 jam, tapi dah lambat dah. Saya ingat saya sampai lambat, rupanya lagi orang lambat berada. Jadi oleh kerana mula lambat, habis cepat. Saya memahami jiwa saudara. Dan waktu yang sama memang saya kena menjawab. Sebab pukul saya kena ada di Kampung Nahoda malam ni, ada program ceramah khas. Saya kena ada kat sana sebelum maghrib. Saya pun tak tahulah jalan ke sana je. Jadi saya tengah telefon helikopter, so datang habis. Saudari, saya minta maaf lah. Saya tak nak mukadimah panjang-panjang. Dan saya nak terus kepada tajuk kita. Dan saya suka ingatkan, saya cakap memang tak hati pula. Saya nak laju gila. Cepat, kalau laju cepat habis, ya? Tak apa mengantuk. Kalau kita tahan, tak ada tahan tidur. Dia tak marah, asal bahagia tidur lah, Cuma bila kita nak tidur dah lewat, kita kena ada skill. Saya supaya orang tak perasan dia tidur, saya ajar skillnya. Yang pertama, buat gaya menulis tapi tidur. Bila terjaga, terus tulis. Yang kedua, jangan pegang apa-apa, peluk tubuh dan tidur. Bila terjaga, angkat tangan terus, Saya nak bertanya. Orang tak perasan dia, itu namanya skill, Kalau terasa tak selesa, duduk, boleh baring kat bawah, Marah, Baik, so tadi kita berbincang dalam topik apa ni? Dalam bab-bab tidur, stres. Jadi ini betul stres. Ini kita berbahas dalam topik apa? Bab-bab perkahwinan. Jadi tolong lapangkan dada, lapangkan minda. Saya nak pesan itu je. Yang baik ambil, yang tak baik jangan ambil, itu je pesan saya. Tetapi kalau soal fakta, you boleh baca dan dia faham. Tapi soal perlaksanaan, berbeza bercakap dengan orang yang dah kahwin dan yang belum kahwin. Saya faham depan saya ni ustaz-ustaz hafiz Quran semua ramai. Saya ada bab mazhab, tapi kita berbincang dalam lebih kepada mazhab Syafi'i, kena faham. Kalau tak faham tanya. Kalau tak tanya, tak payah tanyalah, Ada yang saya bagi peluang, ada soalan boleh bertanya, dia diam aja. Dalam komen, ustaz tidak memberi ruang kepada saya untuk bertanya. Angin ya aku, Kita kena kat dinding budak ni, Ada tanya, saya tak ada masalah, Okey, boleh bab-bab perkahwinan, Jadi saya dalam memberi contoh, saya suka kaitkan soal hukum dan juga segi praktikalnya juga sebagai pengalaman. Sebab tu saya percaya ada penceramah-penceramah yang cakap ni pun main selamba je macam soal betul, Jadi kena faham bab kahwin, Ada dia komen saya, penceramah best gila tapi dulu sikit. Kata apa dulu kepala bandar ni belum. Tapi kita kena bab-bab kahwin. Saudara nak kahwin? Saudari belakang? Saudari kahwin nak anak tak? Tahu caranya? Apa? Kau ingat main tembak-tembak jadi, Nak tembak kena skill. Saya ajar, Walaupun tak ada skill, dia kena faham, kena faham. Bila tak faham, bila kahwin 7 tahun 8 tahun tak ada anak, dah bergaduh. Duduk depan kita, mandul memandul. Abang mandul, kau mandul. Tak harkat, Itu salah tembak. Jadi kita kena faham. Tapi saya suka bercakap dengan pelajar IPJ sebab otak dia sama, brain dia sama, Kalau kat luar bercampur, master degree, diploma, SK pun tak dapat selamat, Jadi kita stres.
tajuk dalam bab urusan kewangan. Okey, kita teruskan. Dah saya tak ada nanti 6.30 tak. Boleh? Boleh pula. Saya MPI ni biasa masuk. Jadi saya dulu belajar di MPI. Ya. Okey, kita tengok tajuk yang pertama, urusan keuangan. Ya. Baik. Mukadimah. Kalau dalam mukadimah itu sebab keluarga perlu melakukan dan perancangan dalam kehidupan seharian. Perancangan dan perusahaan sangat penting tanpa kehidupan kedua-duanya, kedua keluarga tidak benar jadi tentu arah tujuan. Ya. Dengan perancangan dan yang baik, urusan keluarga dapat dilaksanakan dengan baik, akan memastikan rumah tangga dibina rukun dan damai serta berpanjangan. So, ini masalah problem. Cuba tak urusan kewangan? Bukan. Dua, satu sini. Okey, kata tujuan pengurusan kewangan. Yang pertama apa? Nak kawal belanja keluar. Bila nak kawal belanja, mesti kita kena tahu item yang ketiga. Pertama, tahu sumber pendapatan. Dalam hal ini, saudari pastikan powernya kerjanya betul. Itu je nasihat saya. Saya kalau nak cerita pengalaman kita, pernah kita kahwinkan orang dalam penjara Sungai Buloh. Pengalaman saya, kahwinkan orang dalam penjara Sungai Buloh. Kerana apa? Sebab budak lakinya direman kerana ditangkap suspek mengedar ganja. Itu pengalaman saya. Ya, itu saya bilang. Itu. Jadi pastikan kerjanya, pastikan ya. Begitu. Ya, itu tujuannya. Pastikan power kita kerja. Kalau tak dapat technician, engineer jadilah sekurang-kurang ya, pastikan. Okey. Yang kedua, tahu sumber pendapatan. Betul. Ya, tahu aliran kewangan dan sebagainya. Itu tak? Tahulah, betul tak? Aku dah lupa dah. Ya? Tapi tahu aliran kewangan, kita akan bahaskan yang ketiga, elakkan pembazir. Jangan membazir. Ya? Tapi saya kadang-kadang dalam hal ini saudara perlu ingat bahawa orang perempuan memang suka membazir sebahagian besar. Ya? Masa bercinta tunjuk baik. Berlakon ni tu, jangan cepet-cepet jangan berlakon. Kalau shopping komplek kat Warta tu, pantang makhluk pegang barang, cepat je offer. Ustaz tak ustaz sama je. Ayang nak baju ni ke pegang-pegang, nak abang bayar kat jangan bang, jangan membazir. Allah baju boleh pakai lagi banyak. Ni jangan bazir, orang bazir itu kawan syaitan. Kita lihat itu ya. Alhamdulillah dapat mahwa penjimat. Tunggu kawin itu. Bang nak baju ni kan dah beli macam ni minggu lepas. Dah ya. Tapi samanya laki perempuan tak kena terdai. Okey, seterusnya apa lagi? Tujuannya yang kedua, menjadi pengguna yang bijak dan menyimpan masa depan. Okey, terus proses merancang perbelanjaan. Pertama, tentukan matlamat, duitnya nak buat apa. Jelas. Yang kedua, tentukan jumlah pendapatan. Yang ketiga, ya, agihan 70, 20, 10. Itu cerita orang yang dah kahwin. Yang belum kahwin, 50% simpan untuk belanja kahwin. Sebab belanja kahwin memang tinggi. Itu je pesan saya awal-awal saya pesan. Antara dari ini adalah orang Selangor. Saya beritahu dulu RM80 akan datang, dia akan naik hingga minimum RM300. Maksimum tak ada. Next. Lagi. Maksimum tak Ah, ada. ni. Ya, next. Okey, kita akan datang lagi. Baik, seterusnya kita tengok lagi. Rekod belanja, periksa belanja, buat penilaian. Ini untuk kalau siapa dapat suami atau isteri dia accountant, dia akan buat perangai di rumah. Tapi maksud saya kena hikmah. Kalau tak menyampak bininya, panggil suami saya, duit banyak accountant, saya minta dia bagi. Apa? Mana bagus tak? Balikkan dia tanya, barang apa kau beli? Resit, mana resit? Bagi. Audit terus. Ini maknanya kurang Okey, next. Okey, inilah kesimpulan yang saya nak sebut dan saya tak mau cerita panjang-panjang. Yang pertama saya sebut wajib ditanggung dan jika tidak hukumnya berdosa. Siapa kena tanggung ni? Suami. Sebab tu saudara-saudara kena ingat, dua suami, dua isteri. Faham tak ni? Dua suami, dua isteri. Kena faham tu. Kadang-kadang asyik tekan dia isteri tak pun. Segi belanja bang.